لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu sekali lagi setelah kita bercuti selama sebulan lebih, sebulan ke sebulan lebih tak tahu, sebulan lamanya bagi memberikan laluan kepada bulan Ramadan dan juga bulan Syawal, dan sekarang pun masih lagi bulan Syawal lah ya. Apa pun mudah-mudahan semuanya lebih memiliki motivasi yang lebih tinggi, lebih bersemangat untuk menyambungkan pengajian kan, lebih bersedialah untuk membincangkan topik-topik yang bagi saya semakin hangat, semakin memberikan kepada kita dengan ruang untuk lebih beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya lihat di situ sudah ada ramai teman-teman kita yang masuk di ruangan Facebook kita pada pagi ini. Pertama sekali saya nampak tadi Kak Noh kita yang awal bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah saya hadir. Alhamdulillah. Hadir bersama kucingnya ya Kak Noh. Tu ada gambar kucing tu. Ada 2 ekor ya? 2 ekor ke seekor je tu? Okey, seterusnya kita ada Emma Zafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Sakinah dan jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Emma, alhamdulillah terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini.
Dan seterusnya kita ada Kak Zah kita iaitu, dengan ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, amboi penuh namanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Ustazah sihat serta dirahmati Allah. Amin. Terima kasih Kak Zah atas doanya. Oh Kak Salimah Cik Salimah kita pun ada dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Cik Salimah sihat ya. Okey, hari tu nampak tak sempat nak tegur Cik Salimah di Masjid An-Naim. Kan Cik Salimah dah kelang kabut balik dah malam dah ngantuk Cik Salimah. Terus dia balik macam tu kan. Ingatkan nak ambil gambar dengan Cik Salimah, tak sempat. Cik Salimah tu dah balik. Okey, kita ada Liza di sana. Assalamualaikum Ustazah, admin dan Ustazah dan admin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ringkasnya Liza hari ni ucapannya pagi ni tak nak ucap panjang-panjang ya. Okey, tak apa. Kita ada Ana. Assalamualaikum Ustazah dan semua di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Aisyah juga dengan kita. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Alhamdulillah. Thank you so much admin for this FB Live. Okey, apa tadi Kak Azhar cakap? Alhamdulillah di sini hujan menyambut kuliah Ustazah pertama di MKS. Masya Allah. Yelah rasanya hujan di seluruh Singapura ya. Mungkinlah. Rumah saya pun nampak tak sempat buka lampu belakang. Tanya admin nak buka lampu ke tak? Dia kata tak payahlah. Macam kuliah di malam-malam hari ya. Gelap sangat. Alhamdulillah lah. Tak panas lah sebagaimana semalam kan. Semalam lekit sikit. Hari ni Alhamdulillah. Ya, cuacanya agak nyaman. Harapnya tidak ketiduran lah ya yang berada di rumah bersama dengan kipas dan juga bersama dengan kitab masing-masing. Harapnya tidak tidur. Okey, hari ini kita mula muka surat yang keberapa? Boleh letakkan di ruangan komen. Saya nak lihat. Masih ingat ke tidak perbincangan kita pada sesi yang lepas? Jadi pada pagi ini kita nak sambung muka surat yang keberapa? Bagaimana? Ada jawapan tak? Muka surat 356. Okey, Liza muka surat 356. Oh, semua muka surat 356. Cik Salimah, muka surat berapa Cik Salimah? Boleh saya tahu topiknya apa? Muka surat 369. Okey, muka surat 369. Cik Salimah? Oh, Cik Salimah betul. Kalau Ustazah tak skip. Amboi, amboi, Kak Zah kita. Pagi-pagi dia kenakan saya. Kalau Ustazah tak skip lah. Okey, kalau Ustazah tak skip. Tapi di mana tu kalau muka surat 356? Kalau lihat jawapan Cik Salimah memang betul lah. 369. Khadijah Yaakob 371. Ya Allah, jauh lagi. Okey Kak Zah, muka surat 356 tu di perenggan yang keberapa? Atau Kak Noh, perenggan yang keberapa? Nak cek dulu betul ke tidak. Masa topik si ucapan. Betul, perenggan keberapa bermula dengan apa perkataannya? Bahagian tengah. Oh, Cik Salimah bahagian tengah. Cik Salimah sama dengan saya bahagian tengah. Okey, saya tak meragui lah apa yang Cik Salimah letakkan di ruangan situ. Okey. Kita berada di bahagian kita yang ketiga. Saya nak selesaikan perbincangan topik kita di bahagian C yang pada sesi yang lepas kita dah bincangkan. Bahagian kedua pada hari ini bahagian yang ketiga. Muka surat saya ialah 369. Okey Cik Salimah lihat di perenggan yang terakhir. Sesiapa yang sama muka suratnya dengan saya, halaman 369, sila lihat perenggan yang terakhir sekali. Okay. Kalau yang lain saya tak pasti, tetapi kita hendak mulakan perenggan yang berbunyi ada yang berkata anggota tubuh yang paling mudah
gerakannya adalah lisan. Okey, saya nak mulakan pengajian dari perenggan tersebut. Ada yang berkata anggota tubuh yang paling mudah gerakannya adalah lisan. Jadi kalau yang lain tu muka surat berapa tu? Perenggan yang ke berapa tu? Okey, fourth paragraph. Kak Nur kata, perenggan yang keempat, okey, perenggan yang keempat sama dengan Kak Zah. Terima kasih Kak Nur, Kak Zah kita. Jadi kalau sesiapa di sini yang muka suratnya ialah muka surat 350 berapa tadi? 56. Kita akan mulakan di perenggan yang keempat. Jika sama muka suratnya dengan saya dan Cik Salimah, iaitu 369, kita akan mulakan dari perenggan yang terakhir sekali. Satu je kat ujung tu kan, saya nak mulakan dari perenggan itu. Okey, baik. Di sini setelah kita bincangkan ya tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan kita menjaga lisan, tentang azab orang yang tidak menjaga lisan, kan. Kemudian kita ada sebutkan juga tentang cara-cara bagaimana seharusnya seseorang itu dianya menjaga lisan, iaitu antaranya dengan tidak melibatkan diri dalam hal-hal ataupun isu-isu yang tidak ada kena-mengena dengan dirinya, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Hadis ini ada dalam kitab kita. Okey, pada perbincangan yang lepas kita ada sebutkan, iaitu Nabi pesan kepada kita, di antara kebaikan seorang Muslim ialah dia meninggalkan perkara yang tidak ada kena-mengena dengan dirinya, iaitu perkara yang tidak memberikan manfaat untuknya. Jadi ini merupakan cara kita bagaimana nak jaga lidah. Jika kita tahu hal itu tidak ada kena-mengena dengan kita, okey, ataupun kita tahu hal ini tak mendatangkan manfaat bagi diri kita, maka terbaik kita tinggalkan supaya kita tidak memberikan komentar yang salah. Okey, supaya kita ni tak memberikan kritikan ataupun nasihat yang sia-sia untuk situasi itu, okey, ataupun untuk perkara tersebut. Kerana mungkin kita ni tidak tahu apakah ah, asal-usul perkara, duduk perkara yang sebenarnya. Sehingga bila kita datang, kemudian kita pun memberikan pandangan ataupun kita memberikan nasihat, memberikan komentar, kita panggil komentar lah. Ramai orang sekarang suka sangat nak komen. Okay, banyak benda je nak komen. Jadi kan kalau kita tersalah komen, kalau kita tersalah memberikan pandangan, lalu kita mengutuk seorang ini, kita caci dia, kita ucapkan perkataan-perkataan yang tidak benar, maka itulah yang akan menyebabkan kita menggunakan lisan kita pada perkara yang tidak bermanfaat. Maka sebab itu Nabi pesan kepada kita, tinggalkan. Okey? Sebagai tanda kita memiliki ciri seorang Muslim yang baik, maka kita perlu tinggalkan perbuatan-perbuatan ataupun hal-hal yang tidak memberi manfaat dalam kehidupan kita. Baik, jadi di sini, okey, saya nak sambung perbincangannya di muka surat yang telah kita sebutkan tadi. Jadi di sini kita lihat ya, ada pendapat yang menyebutkan bahawa anggota tubuh badan kita ini yang paling mudah gerakannya adalah lidah, iaitu lisan kita. Lisan kita adalah anggota tubuh yang paling mudah untuk bergerak, menuturkan. Okay? Sedangkan ia paling membahayakan seorang hamba. Jadi kalau nak dibandingkan dengan tangan, kaki, mata dan anggota-anggota yang lain, lidah kita ini mudah bergerak. Sebab tu kan kita nampak orang ni dia sakit kan, tapi masih lagi mulut dia jahat. Nampak tak? Okey, dah sakit tu buatlah hal sakit kan. Kadang-kadang kita selalu cakap gitu. Orang ni dah sakit buatlah hal sakit. Dah sakit pun masih lagi nak kumpat. Dah sakit masih lagi nak cakap tentang orang. Masih lagi nak mencaci menghina orang lain. Kenapa? Kerana lidahnya tak sakit kan. Lidahnya lidah yang mudah bergerak. Yang sakitnya
Mungkin sakit, yang sakit tu perut aku, bukan lidah aku, macam gitu kan. Dia cakap, mak ni sakit-sakit pun masih lagi mak cakap, yelah yang sakit ni perut aku, bukan lidah aku kan. Kalau mulut aku sakit memanglah aku diam je. Tapi tak juga. Ada orang mulut je sakit masih lagi popek, popek, popek kan. Kau kata kau batuk, sakit tekak, masih nak cakap juga, yelah best juga topik ni kita berbual kan. Macam gitu keadaannya. Jadi kita nampak di sini, di kalangan para ulama, mereka mengingatkan kepada kita. Maknanya pendapat ini ingin memberitahu kepada kita, lidah yang mudah bergerak, kan lidah yang mudah menuturkan perkataan, kita perlu ikat ia dengan sebaik-baiknya. Dalam apa jua keadaan. Supaya kita tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Jadi kita ni bila kita nak bercakap, ia melihat kepada keadaan, situasi, tempat dan dengan siapa kita nak bercakap. Jadi kalau kita tak diperlukan untuk bercakap, pada situasi itu kita jangan cakap. Contoh saya berikan, kalau tempat itu dah ada ustazah yang datang untuk berceramah, kita pula tak payah ceramah, kan. Kalau tak sibuk pula dia pun nak ceramah sekali, macam tu. Dia pun nak ceramah sekali. Maknanya kita ni duduklah, kalau kita duduk sebagai pelajar, pelajarlah kita. Kita jangan mengambil tempat sebagai guru pula. Tiba-tiba kita nak menjawab. Kan, contohnya kadang-kadang saya ni pun, nak cakap macam inilah. Ada kadang-kadang situasi orang orang bertanya dengan saya, tetapi yang jawabnya orang sebelah. Kadang-kadang kita pun peng juga macam tu kan. Orang tanya siapa sekarang ni? Jemaah tanya kita. Tapi, orang sebelah ni pula yang menjawabkan untuk kita. Sedangkan kita tak memberikan keizinan untuk dia menjawab. Jadi sekarang ini kita nampak ya, lidah kan cepat kan? Betul tak? Dia menjawab. Sepatutnya kita yang berada dekat sebelah ni, jawapan tu seharusnya datang daripada ustazah, bukan daripada saya. Dia begitu kan? Kita sepatutnya fikir terlebih dahulu. Tetapi kerana lidah ini ialah sesuatu yang sukar untuk kita kawal. Kita dengar orang tanya, padahal orang tanya orang sebelah, kita pula yang pergi menjawab. Jadi ini perlu menjadi perhatian bagi diri kita. Kalau orang tak tanya kita, kita jangan reply. Macam itu keadaannya. Mudah kan? Mudah situasinya. Kita fikir, dia tak tanya akulah, buat apa aku nak jawab? Begitu. Sebab dia macam inilah Muslimah. Kalau kita menjawab soalan yang tidak diajukan kepada kita, mungkin kita rasa tak apalah aku nak tolong dia, tak apalah aku nak itu, aku nak ini kan, tak apalah aku lagi tahu daripada dia, mungkin kita rasa begitu. Kita ni kena faham juga, kawan kita kat sebelah ni ada air muka yang perlu kita jaga. Betul tak? Malulah kawan tu kan kalau dia tak jawab soalan yang diajukan kepada dia. Jadi tak apalah, biarlah dia jawab walaupun kita rasa kita ada jawapan yang lebih baik daripada dia. Tak perlulah kita sibuk-sibuk nak menjawab kan ataupun kita sibuk-sibuk nak bantu dia. Melainkan kalau kawan kita ni yang meminta kita jawab. Tak apalah kau lah jawab. Macam tu kan. Tak apalah kau jawablah, tolong aku jawab. Kalau gitu keadaannya memang patutlah. Kita nampak kan sesuai dengan keadaan, sesuai dengan situasi, sesuai dengan keperluannya untuk kita menjawab, untuk kita memberikan pendapat. Jadi kalau tidak perlu, tak perlulah. Namun kalaulah kita kata, tapi jawapannya tak berapa tepatlah ustazah, saya nak berikan jawapan yang lebih tepat. Tak apalah, maknanya ada caranya. Jangan dalam keadaan kita menghina, apa ni kau ni jawab dengan jawapan macam ini, salah tau jawapan kau. Kita tak boleh kata begitu. Kan, kita mesti pandai untuk memulakan ataupun untuk menutup kesilapan itu. Mungkin kita kata, "Sorry mungkin saya nak tambah." Kita kata, "Saya nak tambah sikitlah. Jawapannya tu betul, cuma ada perkara yang bagi saya lebih tepat untuk kita tambah." Just demikian. Cara kita menutup ruang-ruang supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Sebab nanti timbullah perasaan sakit hati, kecil hati kan pada kawan kita. Nanti kawan kita pula mula memandang dengan pandangan ataupun perasaan-perasaan yang tidak baik pada kita. Dan kata, "Yelah nak tunjuk dia pandai lah tu kan, aku ni bodoh ke sebab tu bagi jawapan macam itu?" Ataupun saja-saja nak tolong kan, nak tunjuklah dia lagi bagus daripada kita. Kita nak menutup keadaan-keadaan yang begitu, tidak mahu menimbulkan salah faham, maka kita pun bila nak gunakan lidah itu tadi perlu bijak. Bagaimana kita nak cover, bagaimana kita nak memulakan ucapan, bagaimana kita ni nak membetulkan situasi itu tadi. Kerana lidah ni dia bergerak, kadang-kadang lebih laju daripada
akal dan pemikiran kita. Jadi sekarang ini banyak kali saya pesan, bila kita nak bercakap, kita nak ucapkan sesuatu, fikir dulu, okey? Kita fikir terlebih dahulu. Setelah kita fikir, adakah keadaannya okey? Adakah kata-kata yang saya nak ucapkan ini kata-kata yang tepat? Barulah kita ucapkan. Barulah kita ni jauh daripada keadaan-keadaan yang boleh menimbulkan fitnah. Kerana lidah yang mudah bertutur, yang mudah bergerak ini, ianya boleh berada pada pelbagai situasi. Maksudnya apa? Pelbagai situasi ini mungkin bila kita ucapkan dengan ucapan-ucapan yang betul. Walaupun sebenarnya bagi kita betul apa jawapan saya, tetapi situasinya mungkin menyebabkan orang sakit hati. Situasinya mungkin menyebabkan orang salah faham. Situasinya juga boleh menyebabkan orang merasakan bahawa kita ni nak tunjuk pandai, nak tunjuk hebat depan orang ramai. Jadi kita nak menutup ruang-ruang yang boleh menimbulkan fitnah itu tadi, lidah ikat terlebih dahulu. Okey, lidah ikat terlebih dahulu, pemikiran kita yang kita kehadapankan. Baru cantik tutur kata yang ingin diucapkan. Okey, baik seterusnya kita lihat pada perenggan yang berikutnya. Di situ, jika saya sudah berpindah kepada muka surat 370. Baik, di sini ada satu persoalan yang diberikan kepada kita. Persoalannya, apakah semua ucapan dicatat? Okey, sebagaimana pada perenggan kita yang berikutnya di situ, dijelaskan kepada kita, terdapat perselisihan pendapat di kalangan para ulama salaf dan khalaf. Okey, ulama salaf ni lah ulama yang terdahulu. Biasanya ulama salaf ini di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in dan juga setelahnya lah. Kemudian kalau kita kata ulama khalaf, ialah ulama yang terkemudian sampailah ke hari ini. Sampai ke hari inilah maksudnya daripada setelah ulama salaf, kita ada ulama khalaf. Bila masanya zaman ulama khalaf itu hinggalah kepada hari ini. Baik, jadi kedua-dua ulama salaf dan khalaf ini, mereka ini ada perselisihan. Iaitu apakah semua ucapan yang kita ucapkan semasa hayat kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan catat. Okey, jadi dia kata apakah seluruh ucapan itu dicatat ataukah hanya kebaikan dan kejelekan saja yang dicatat? Okey, so ada dua pendapat kan di situ, ada dua persoalan. Adakah seluruh ucapan kita dicatat? Ini yang pertama. Okey, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hanya ucapan baik dan keji sahaja yang dicatat. Apa maksud ucapan baik dan keji? Maknanya kalau kita ucapkan ucapan yang baik, baru Allah catat. Kalau kita ucap ucapan yang keji, baru Allah catat. Jadi maknanya kalaulah ucapan itu dia tak baik ataupun tak keji. Sebab kadang-kadang ni kita ada ucap ucapan yang biasa-biasa saja. Hello, hi, macam tu kan. Adakah hello, hi, kita menjadi adakah semua itu Allah Subhanahu Wa Taala catat? Jadi adakah kalau kita kata setiap ucapan itu dicatat, bermakna kita punya hai, oh, semua itu dicatat. Okey, adakah semua itu dicatat ataupun hanya ucapan yang mendatangkan pahala sahaja dicatat? Ataupun ucapan yang kita ketika kita kutuk orang lain, ketika kita mengumpat, ketika kita fitnah, adakah ucapan yang begitu sahaja yang dicatat? Jadi di sini kan kalau kita rujuk dalam kitab, dia kata begini, terdapat dua pendapat dalam hal ini. Apakah dua pendapat? Iaitu yang telah saya letakkan di ruangan slide saya. Iaitu seluruh ucapan itu pendapat yang pertama dan kedua hanya ucapan baik dan keji sahaja yang dicatat. Maka dia kata begini, pendapat yang sepertinya paling benar, paling tepat adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama apakah ia? Iaitu seluruh ucapan kita dicatat. Tak kiralah sama ada ia baik ataupun buruk, ianya merupakan satu keadaan yang berbentuk kan. Kadang-kadang kita kan kalau berbual kawan, kan, you know right. Macam gitu kan. Kan, kan, you know what? Macam tu kan. Takkanlah you know what. Kita pun terfikir, takkanlah you know what pun Allah catat. Kita terfikir gitu kan. Tetapi di sini jelas kepada kita,
semua ucapan kita, I don't know ke, you know ke, kan, kan, tu kan, tulah, semua itu dicatat di dalam kitab kita. Okey, supaya apa? Tidak akan nanti timbul pada masa akan datang, isyulah, "Ya ke Allah saya cakap macam gitu?" Tak Allah tak catat, tak Allah ni tertinggal kot. Kita pun pandailah nak mengelakkan kita nanti. Jadi di sini kita nampak, sebahagian di kalangan para ulama salaf, mereka berkata, seluruh ucapan anak Adam itu merugikan dirinya, kecuali zikir kepada Allah dan yang seumpama dengannya. Okay, kita ni banyak cakap kan, lagi-lagi kita orang perempuan suka sangat cakap. Ada orang perempuan tak banyak cakap jugalah. Kadang-kadang ada orang kata, "Ustazah, lelaki lagi banyak cakap daripada orang perempuan lah kadang-kadang." Ya, betul. Tetapi normalnya, kebiasaannya kita orang perempuan paling banyak cakap. Ada je benda nak cakap, ada je bahan, ada je topik nak buka kan. Tutup satu topik, dia buka topik yang lain. Nanti dah berbual dekat IG tau, dia sambung dekat WhatsApp. Dia macam gitu kan. Dah berbual-bual kat IG kan, dah sembang-sembang dengan members dekat IG kan, tiba-tiba masuk sembang balik dekat WhatsApp. Dua-dua sekali dia boleh sembang. Kadang-kadang pelik dah kita, dengan orang yang sama ya, bukan dengan orang yang berbeza. Dengan orang yang sama. Untuk menunjukkan bahawa kita ni banyak cakap. Tetapi di kalangan para ulama salaf, yang mana mereka ni, nak menjadikan kita seorang, muslim-muslimah yang sentiasa memikirkan setiap tutur kata kita, mereka memberikan pesanan bahawa seluruh ucapan kita sebagai manusia ini, ia adalah merugikan. Tetapi apakah ucapan yang dianggap sebagai memberikan keuntungan bagi diri kita? Ialah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang seumpama dengannya. Apakah yang dimaksudkan dengan seumpama dengannya? Boleh letakkan di ruangan komen, itu soalan daripada saya, muslimah-muslimah semuanya. Zikir kepada Allah dan yang seumpama dengan zikir. Apakah ucapan-ucapan yang menguntungkan kita yang seumpama dengan zikir? Boleh letakkan ruangan komen, saya nak lihat jawapan daripada jemaah. Dipersilakan. Membaca Al-Quran. Okey, Adiratna Syams. Membaca Al-Quran. Ya, seumpama dengan zikir. Betul, saya terima jawapan itu. Ana Nur, amar ma'ruf nahi mungkar. Macam mana tu amar ma'ruf nahi mungkar? Luas sangat tu. Boleh spesifikkan lagi? Okey. Kak Nur ada jawapan tak? Liza ataupun Cik Salima ada jawapan? Okey, Emma kalau ada jawapan Emma boleh letakkan di ruangan komen. Oh, jawapan membaca Al-Quran saja ya. Amar ma'ruf nahi mungkar tu boleh. Tapi okeylah kita relatekan dengan ucapan aja macam lambat nak berikan kesekan. Ucapan yang berunsur nasihat. Maknanya kita cegah dia daripada berbual tentang agama menyebarkan kebaikan. Okey, boleh. Berbual tentang agama maknanya bila kita menyuruh orang lain melakukan kebaikan, iaitu bila kita suruh dengan lisan kita, jomlah pergi masjid, kan. Apa lagi? Esok free tak? Kita pergi kuliah, macam itu kan. Maka ini adalah ucapan yang kita kata mengajak kepada kebaikan. Ataupun nahi mungkar tadi ialah ucapan yang kita menyekat, menghalang orang lain daripada melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita nampak kan orang tu mungkin dia mengumpat, kita kata, "Ish, janganlah cakap pasal dia tak baiklah, tak elok kan." Kita pun cakap begitulah dengan kawan kita. Jadi situ bermakna kita menggunakan lisan kita untuk perkara yang baik dan itu adalah hal yang menguntungkan kita bila kita ucap dengan ucapan yang sedemikian. Kak Nur kata apa tu? Doa untuk keluarga, sahabat-sahabat, example lah. Hilang suara saya. Doa untuk keluarga, sahabat-sahabat, okey. Boleh, Kak Noh. Itu juga adalah ucapan yang menguntungkan kita, yang memberikan kepada kita dengan manfaat.
bila kita mendoakan kawan-kawan kita, ahli keluarga kita di sana, samalah sebagaimana kita zikir tadi kan keadaannya. Okay, Cik Salimah bertasbih, bertasbih berzikir Cik Salimah sama ya, boleh kita ambil juga. Imam kata apa tu, memotivasi seseorang dengan kata-kata yang semangat. Okey, ini kita panggil sebagai kata-kata nasihat, kata-kata yang baik. Maka inilah kita panggil keadaan-keadaan yang memerlukan kita perbanyakkan ucapannya. Kita banyakkan ucapan seperti berzikir tadi kan, sebagaimana di kalangan para ulama salaf memberikan pendapatnya, banyakkan berzikir, banyakkan menasihati orang lain, menyebarkan kebenaran, mendoakan orang lain kan. Semua ini adalah ucapan-ucapan yang mendatangkan manfaat. Begitu juga membaca Al-Quran kan. Kalau kita tak ada apa-apa nak buat, kita membanyakkan gerakan lidah dengan membaca Al-Quran, bagi saya itu adalah keadaan yang terbaik. Daripada kita duduk termenung, tak tahu nak buat apa, boringnya, boring. Macam tu kan. Lebih baik kita buka Al-Quran, kita baca. Masa kita terisi dengan hal yang mendatangkan pahala, lidah kita bergerak dengan sesuatu yang sangat menguntungkan kita dunia dan akhirat, hati kita juga turut sihat. Bila banyak membaca Al-Quranul Karim. Jadi kenapa kita nak manfaatkan masa kita dengan ucapan-ucapan yang baik ini? Supaya catatan yang berkaitan dengan ucapan kita itu ialah catatan-catatan yang baik. Kita nak penuhkan kitab catatan kita, buku catatan kita yang nanti dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tadi saya kata kita ni banyak cakap. Bila kita banyak cakap, kita nak yang banyak inilah yang baik. Yang banyak kita buat ini, yang banyak kita tuturkan ini ialah ucapan-ucapan yang baik, supaya yang banyak dicatat itu nanti kelak dalam kitab kita, yang bila kita baca ataupun dibentangkan di hadapan kita di akhirat kelak adalah hal-hal yang baik, sehingga ianya mendatangkan keuntungan bagi diri kita di akhirat kelak. Okey, dalil yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencatat seluruh ucapan kita sebagaimana yang terdapat di dalam surah Qaf pada ayat yang ke-18. Okey, pada ayat yang ke-18 di situ. Allah Maha mengetahui setiap ucapan kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Okey, jadi ada malaikat pengawas yang selalu hadir pada setiap ucapan yang diucapkan oleh manusia. Imam Ibn Kathir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, ketika dia mentafsirkan ayat ini, iaitu ayat yang ke-18 dalam surah Qaf ini, dia kata begini, maksud daripada ayat ini, tidak ada satu kalimat pun yang dikatakan oleh manusia. Maknanya, semua ucapan kita dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak ada satu pun ucapan yang diucapkan oleh manusia, melainkan ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatatnya. Jadi apa yang kita sebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala sudah meletakkan malaikat untuk mendengar kata kita ini. Sebab itu setiap kata kita ni akan dicatat oleh malaikat. Tak kiralah kan di situ kita ucapkan apa. Macam tadi saya katakan, tak kiralah tu pun malaikat catat ni. Setiap apa yang saya ceramah kan, malaikat sentiasa mencatat. Apa yang saya ucapkan, malaikat catat. Ia akan menjadi pengadilan untuk saya nanti di akhirat. Okay, kena ingat, takut juga ya kita ni kan, ceramah-ceramah banyak cakap ni kan, ceramah-ceramah takut juga. Sebab Allah akan tanya, kau cakap-cakap gini kau buat tak Sakinah? Dengan jemaah cakap gini kan, buat tak? Jangan jadi orang yang bercakap tapi tak serupa bikinnya. Macam gitu. Maka setiap ucapan kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang ni ceramah, suruh orang buat baik lah, suruh orang bangun malam lah, suruh orang itu, suruh orang ini, buat ke tidak? Ini semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi banyak kita cakap, banyak kita itu, banyak kita ini, maka akan lebih banyaklah
yang dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita. Sebab itu terbaik ialah banyakkan berzikir kepada Allah, banyakkan membaca Al-Quran, kan? Kalau rasa nak cakap juga, fikirlah terlebih dahulu. Baik ke apa benda yang saya nak cakap ni? Setiap gurauan kita, setiap apa yang kita sindir pada orang lain, kan? Setiap apa yang kita ucapkan di belakang kawan kita, semuanya akan diadili, dihitung, dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Setiap ucapan itu dicatat oleh malaikat yang mengawasi ucapan tersebut. Dan Imam Ibn Kathir rahimahullah, dia beritahu kepada kita di dalam kitabnya ini tidak ada satu kalimat pun. Sekejap ya, saya nak tunggu ni kapal terbang ni jalan ni. Sangat mengganggu jap ya. Untuk saya lah, saya tak tahu yang di rumah dengar ke tidak kapal terbang ni. Okey, Imam Ibn Kathir rahimahullah, dia beritahu lagi kepada kita dalam kitabnya di sini, tidak ada satu pun kalimat yang tertinggal dan tidak ada satu gerakan pun yang tidak dicatat oleh para malaikat. Maknanya, malaikat ni yang ada dengan kita, dia akan catat. Malaikat ni dia tak ada rasa penat macam kita manusia tau. Jangan fikir, alah nanti malaikat penat lah, dia rehat sekejap ke, ada pergi minum teh ke apa kan. Tak. Malaikat ini tugasnya ialah mencatat. Kalau mencatat maknanya itulah yang dia buat 24 jam dan dia tak rehat. Melainkan Allah yang suruh dia rehat. Jadi, kita kata ginilah, dia kalau CCTV, dia ada masa hayatnya kan, nak kena servis lah, tiba-tiba rosak, tiba-tiba mati, tiba-tiba tak wayar terputus ke apa kan. Tapi malaikat, dia ini adalah CCTV Allah yang kita kata terus saja 24 jam. Tidak ada masa yang dia leka, dia tertidur, yang dia terlelap, yang dia pergi minum kopi ke apa kan. Tidak ada bagi malaikat. Jadi Allah ni pada hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala akan membentangkan setiap ucapan kita itu tanpa ada satu pun yang tertinggal. Ini kita nampak kan betapa maha kuasanya Allah, betapa maha hebatnya Allah, betapa maha segala-galanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengawasi kita ini. Sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal tentang diri kita yang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah perintahkan pada malaikat yang mengawasi kita. Masya Allah, tabarakallah. Kita nampak di situ. Setiap gerakan kita, setiap ucapan kita, tidak ada satu pun yang tertinggal. Sebab itu tadi pendapat yang pertama di sini ialah pendapat yang paling tepat. Semua ucapan dicatat. Bukan hanya ucapan kita yang baik saja. Malaikat tak, okey, dia dengar ucapan kita. Oh, ni baik, ni baik. Okey, ni bagus, ni bagus. Very deep. Okey, I want to take note about this. Dia tak macam gitu, Muslimah. Malaikat ni dia dengar, oh ni yang bagus deep ni dia punya, baru nak catat. Tak, malaikat tak begitu. Ataupun malaikat dengar, oh ni dia fitnah orang ni, yang fitnah ni best, catat ni. Dia bukan begitu. Malaikat setiap apa kita catat, setiap kita bangun pagi, kita ucap apa, mungkin kita bangun pagi, kita ucap zikir kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, terus catat. Dia menjadi bukti nanti di akhirat untuk kita ni sebagai hamba Allah. Okey, sebagai amal soleh kita. Kerana ucapan ini juga bentuk amal soleh. Malaikat akan terus catat. Kita ucap apa daripada bangun pagi kan. Dan sekarang ni ucapan dah berpindah kepada WhatsApp. Ucapan dah berpindah dengan media sosial kita semua ni kan. Semuanya. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada pun yang akan kita kata, alah nanti malaikat penat lah kan. Takkan semua benda nak catat. Tak ada. Tak ada maknanya malaikat nak penat. Tak ada maknanya malaikat ni lalai. Tak ada maknanya malaikat ni nak bagi kata diskaun kita, tak apalah, kesian dia. Semalam banyak sangat cakap bohong, hari ni tak apalah, aku biarkan dia. Tak ada begitu. Sebab malaikat ni sangat amanah. Bila begitulah keadaan yang Allah perintahkan kepada dia, begitulah keadaan dia. Hinggalah kita mati, hinggalah ke hari kiamat. Begitulah tugas dia. Dia tak ada kata, ya Allah, bagi penatlah ya Allah, penatlah tak nak buatlah benda ni. Malaikat, Masya Allah. Okay, subhanallah. Ciptaan Allah yang paling
bagi saya yang paling taat. Tidak, dia ni tak sebagaimana manusia. Kalau manusia memanglah suka sangat mengelak, tapi malaikat tidak. Maka bila kita bincangkan tentang isu ini pada pagi ini, ia menjadi peringatan kepada kita. Okey, ingat nak cakap apa-apa, ingat, okey ni aku cakap ni, malaikat catat ni. Dah kan. Ingat kita akan jadi takut untuk bercakap hal-hal yang tidak perlu, untuk bercakap hal-hal yang mungkin ada kena-mengena dengan diri kita lah kan. Nanti macam alamak tak payahlah jadi memfitnah pula, jadi hal-hal yang merugikan kita. So kita pun tinggalkan. Okey, ucapan-ucapan yang sedemikian. Okey, seterusnya ya muslimah kita lihat di sini. Pada perenggan yang berikutnya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Pada lisan kita ini terdapat dua bencana. Okey, ada dua bencana yang berlaku kepada lisan kita. Apakah bencananya? Pertama, bencana diam. Dia kata tu kan, ada dua bencana, bencananya bencana diam pertama sekali. Bencana diam tu bagaimana? Kita nampak di sini, apabila seseorang dia terbebas dari salah satu darinya, maknanya dari salah satunya, maka belum tentu dia akan terbebas dari yang lain, iaitu bencana ucapan dan bencana diam. Okey, ada orang dia ni kalau dia banyak cakap, maknanya dia terkena dengan bencana ucapan kan, tetapi belum tentu dia terbebas ataupun terlepas daripada bencana diam. Satunya. Ada orang pula, dia tu diam, tak banyak cakap. Ah, tapi belum tentu dia terlepas daripada bencana banyak cakap. Macam mana tu kan kita pelik, apa dia cakap ni, tak faham. Okay, tak apalah, saya berikan faham. Itulah tujuan saya berada kat depan kamera ni, nak beri faham. Untuk memahamkan apa sebenarnya yang nak disampaikan dalam kitab kita ni. Maka dia kata begini, kita baca berikutnya. Kadang-kadang salah satunya lebih besar dosanya daripada yang satunya. Iaitu bencana diam lagi besar daripada bencana ucapan. Kemudian dia kata begini, orang demikianlah silih berganti tergantung pada waktunya ataupun pada keadaannya. Orang yang diam dari mengucapkan kebenaran adalah syaitan yang bisu. Maaf Orang yang diam daripada mengucapkan kebenaran adalah syaitan yang bisu, pelaku maksiat, orang yang berbuat riak sekaligus dia ucapkan perkataan itu. Jika dia melakukan hal itu bukan kerana khawatir atas keselamatan dirinya. Jadi apakah dimaksudkan dengan bencana diam dalam konteks perbincangan pada kitab kita di sini? Ialah bila kita ni nampak perkara yang tak baik, kita diam, tutup mulut kan. Kita tahu orang tu dia nak buat jahat, kita diam. Kita tahu orang tu dia ni buat maksiat, kita diam. Kita jangan ambil jauh-jauh lah ya, kita nampak dekat dalam rumah kita sendirilah macam tu. Kan? Tengok anak kita ni buat maksiat, kita buat bodoh je, buat tak nampak kan. Sebab apa sayanglah nak tegur, tak apalah, kesian anak aku ni. Kita diam. Kita nampak anak kita buat perkara yang mungkinlah kita tahu kan perkara itu perkara dosa, suami kita tanya, kita buat-buat tak tahu kan. Anak awak buat gini, entah tak tahu, kita buat tak tahu sebab kita nak cover anak kita. Jadi ini perkara kita kata bencana diam. Kita diamkan perkara yang sebenarnya kita boleh tegur. Kita ibu bapa, kita ada kuasa untuk menegur dan mendidik anak-anak kita. Tetapi kalau kita mendiamkan maksiat, dosa yang anak kita buat, bermakna kita terkena dengan bencana diam tu tadi. Maaf cakaplah. Tadi kan Imam Ibnul Qayyim kata apa? Dia seperti syaitan yang bisu. Syaitan tu jahat, tetapi dia bisu. Macam gitu kan? Maknanya dia mendiamkan nampak perkara jahat. Sebab syaitan ni dia memang suka kalau kita buat benda-benda jahat ni memang diam. Tapi bayangkan bila kita buat benda yang baik, adakah syaitan tu diam? Syaitan tak diam. Bila kita buat benda baik, syaitan mula bercakap itu, cakap ini kan, dia akan mula memainkan peranannya supaya kita tinggalkan kebaikan itu. Tapi bila kita buat jahat, dia diam aja. Sebab tu kita panggil syaitan yang bisu. Bagus buat jahat buatlah. Dia tengok, okey. Diam, jangan cakap apa-apa. Teruskan. Ya, begitu keadaannya. Sebab itu kita ni manusia, bila kita ada kuasa, dan keadaan itu ia tidak memudaratkan diri kita. Sebab tu tadi dia tutup kalimatnya kan, jika situasi itu bukan hal yang buat dia khawatir atas keselamatan dirinya. Bermakna kalau kita tegur, kalau kita
membuka mulut atas kemaksiatan seseorang itu, dia tidak mendatangkan hal yang memudaratkan kita. Tak menyebabkan kita terbunuh ke, kita kena tembak ke, kita ni kena sembelih ke apa kan. Tak menyebabkan begitu keadaannya ataupun kita kena tangkap oleh orang jahat ke apa kan. Dia bukan begitu keadaannya, maka kita sepatutnya menegur. Kita sepatutnya mengeluarkan kata-kata yang membetulkan keadaan. Supaya kita ni tidak ada bencana diam pada diri kita. Yang terkena pada lisan kita itu tadi. Terutamanya jika ia berlaku dalam rumah kita. Yang kita duduk, yang kita tinggal bersama suami, bersama anak, cucu ke apa kan. Kita tak boleh diam. Sebab itu dalam rumah ini dia merupakan tarbiyah yang pertama. Pendidikan yang pertama. Kita jangan harap ustazah, ustaz dekat luar didik anak kita ya muslimah. Jangan harap, tak apalah anak aku dah hantar madrasah, nanti pandai-pandailah ustaz ustazah didik. Tak apalah anak aku dah hantar pergi ngaji, pandai-pandailah ustazah ngaji ajar. Dia tak boleh begitu. Tapi bagaimana kita sebagai ibu di dalam rumah memainkan peranan yang sebaik-baiknya. Supaya tak jadi syaitan bisu tu tadi. Kan? Baik, kedua di sini, bencana yang kedua, apakah ia? Bencana yang kedua dekat di sini, sementara itu orang yang mengucapkan kebatilan adalah syaitan yang berbicara sekaligus pelaku maksiat. Kalau yang banyak cakap ni biasalah kita dah discuss kan banyak kali kan. Kalau banyak cakap ni dia suka mengumpat orang, fitnah orang sana sini, memutuskan silaturahim, jadi batu api, dia menggunakan lidah dia untuk hal yang kemaksiatan. Ini syaitan suka. Dia kita panggil sebagai syaitan yang bergerak tu tadilah, yang berbicara sekaligus pelaku maksiat. Maka majoriti manusia menyimpang dalam ucapan dan diamnya. Mereka berada di antara dua perkara tersebut. Maknanya di sini, kita ni jangan diam sangat. Diam sangat pun salah. Cakap banyak pun salah. Dia mesti sederhana. Lihat pada keadaannya. Kalau kita nak banyak cakap di mana? Pada tempat keadaan yang bagaimana? Macam Ustazah kan, Ustazah kalau banyak cakap bila kuliah ni memang banyak cakap lah kan. Kalau tempat-tempat lain nak banyak cakap tu rasa penat. Jadi saya diam macam itu. Biar orang lain cakap. So kuliah ni memang kita nak banyak cakap. Kita kena memberikan pendidikan, kita perlu menasihatkan, perlu menegur. So kita banyak cakap pada tempat yang betul. Jadi selepas itu, sebaiknya kita diamlah. Sebaiknya kita tak perlu cakap apa-apa. Keadaannya tepat, benar. Okey? Tapi kalau kita ni berada pada keadaan yang terlampau mendiamkan. Nampak tu diam, nampak ni diam, semua tak nak cakap, semua tak nak ambil kisah ke apa kan. Itu juga perkara yang salah. Jadi kalau kita bincang, pada perenggan yang berikutnya dia kata, ada orang yang memilih untuk bersikap moderate. Dalam kitab kata moderat. Moderate. Moderate tu maksudnya sederhana. Iaitu mereka lah yang dipanggil sebagai orang yang meneliti jalan yang lurus. Mengapa sedemikian? Kenapa kita panggil orang ini sebagai orang yang meneliti jalan yang lurus? Baik. Mana? Oh, nak baca sendiri rupanya. Bukan masuk sini ya. Kita kata begini, orang yang begini bila dia berada pada dua keadaan, iaitu menahan lisan dari kebatilan dan mengucapkan perkara yang bermanfaat bagi dirinya di akhirat. Jadi orang yang begini, bila kita nampakkan, kenapa dia diam? Sebab dia nak tahan lidah dia daripada mengucapkan ucapan yang tidak baik. Maka di sini kita tak kata dia terkena dengan bencana diam. Okey, dia diam pada situasi yang tepat. Kalau dia banyak diam kerana dia tak nak mengumpat, kerana dia tak nak memfitnah, kerana dia tak nak memviralkan sesuatu, kerana dia rasa perkara itu tidak ada kena-mengena dengan diri dia, tak perlu cakap, tak perlu nak tegur, tak perlu nak pening-pening kepala fikir nak susun ayat kan? Kerana dia tahu hal tersebut tidak bermanfaat. Dan kalau dia cakap pun dia akan mendatangkan mudarat bagi diri dia, maka inilah kita kata diam yang baik. Diam yang mendatangkan manfaat bagi diri dia, bukan diam yang mendatangkan bencana. Okey? Sama juga, kalau kita cakap pada situasi yang mendatangkan manfaat untuk diri kita, maka inilah orang yang kita kata orang yang betul-betul tepat meneliti di atas jalan Allah yang lurus.
bila dia menggunakan lidah ataupun ucapan dia, yang mana saya ni tak naklah ucapan saya ni mendatangkan bencana buat diri saya. Jadi bila dia bercakap, dia akan bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik. Okay, doa-doa yang baik. Ucapan-ucapan yang mendatangkan manfaat untuk dirinya dan orang lain. Ucapan yang mendidik. Ucapan yang memberikan motivasi. Maka semua itu kita letakkan ia pada situasi yang menjadikan dia orang yang moderate. Orang yang sederhana dalam ucapannya sehingga dia tidak termasuk kepada orang yang terkena dengan dua bencana pada lisan itu tadi. Okey, bencana diam dan bencana ucapan. Maka di situ dia katakan pada perenggan kita yang terakhir sekali dia kata, sungguh pada hari kiamat nanti ada seorang hamba yang datang membawa pelbagai kebaikan sebesar gunung. Tetapi dia mendapatkan lisannya telah menghancurkan semua itu. Nanti ada situasi di hari kiamat kelak, ada orang kita nampak, dia datang di hadapan Allah dengan pahala yang sangat banyak. Pahala yang kita nampak tu, pahala yang bukan calang-calangnya. Tetapi sayang, oleh kerana lidahnya ada mengucapkan dengan ucapan yang mungkin menzalimi orang lain, yang menyakitkan orang lain, yang memfitnah, sehingga orang lain rasa teraniaya dengan ucapannya, pahalanya yang sebesar gunung itu pun lenyap begitu sahaja. Sebab tu hati-hati dengan lidah kita. Dan nanti kita akan nampak ada juga orang yang membawa pelbagai keburukan sebesar gunung. Namun dia mendapati lisannya telah menghancurkan semua itu, iaitu dengan banyak berzikir kepada Allah dan hal-hal yang semisalnya. Ada juga nanti kan kita nampak di akhirat kelak ada orang yang dia buat banyak dosa. Kan? Yang kita mungkin kenali dia sebagai ahli maksiat lah macam itu. Kita kata, dia ni yang confirm masuk syurga. Kita nampak gitu kan? Tetapi kita tak pernah tahu. Mungkin dalam hayatnya ada ucapan seperti mungkin dia pernah membaca Al-Quran dengan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah. Walaupun dia baca sedikit, tapi kerana ucapannya ataupun bacaan Al-Qurannya yang benar-benar ikhlas kepada Allah, ucapan itu, bacaan Al-Quran tersebut diterima oleh Allah, zikirnya diterima oleh Allah, sehingga zikir dan bacaan Al-Qurannya walaupun sedikit dapat menepis setiap keburukan-keburukan yang telah dia lakukan. Okey, maka inilah kita kata keadilan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan terima amalan kita walaupun sedikit dengan syarat kita ikhlas dan menepati syariat. Okey, menepati syariat tu penting ya, banyak kali saya ingatkan kan. Kita nak buat apa-apa amalan, ia mesti bertepatan dengan sunnah, bertepatan dengan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau ia yang kita buat-buat sendiri, amalan-amalan yang begini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima. Jadi hati-hati jugalah, ikhlas bukan semata-mata menjadi syarat kepada amal ibadah kita. Tetapi ia perlu diikuti dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Baik, saya nak masuk kepada perbincangan kita di situ kan sikit sahaja perbincangan kita di bahagian D untuk kita tutup bab kita pada kitab ini. Okey, bab ni kita dah bincang panjang sampailah alhamdulillah kita hari ini kita berada di topik yang terakhir untuk menutup bab ini. Ni bab ni nama apa ya? Jauh sangat kan? Sebentar. Okey, bab kita ni pintu-pintu dosa dan maksiat. Okey, kita nak tutup bab kita yang ke-6 di sini iaitu pintu-pintu dosa dan maksiat dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk ke bab kita yang baru. Baik, pintu-pintu dosa dan maksiat ini ditutupi dengan D, iaitu langkah kaki boleh menjadi salah satu pintu kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang Muslim ataupun Muslimah. Jadi bagaimana di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah jelaskan kepada kita. Menjaga langkah kaki, okay,
bagaimana dilakukan dengan tidak memindahkan telapak kaki kecuali untuk perkara yang diharapkan pahalanya. Jadi begitu keadaan kita. Kita ada kedua telapak kaki kita ini ataupun langkah kaki kita ni kan, apa yang kita nak buat dengan kekuatan melangkah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada diri kita. Senang kata, kaki kita ini dia menuju ke mana? Adakah ianya menuju ke tempat yang baik ataupun ke tempat yang tidak baik? Dia gitu kan, senang kata begitu. Jadi di sini, bila kita nak menapak ni ataupun kita nak melangkahkan kaki kita, kita perlu pastikan bahawa ia adalah tempat yang kita harapkan mendatangkan pahala bagi diri kita. Dia begitu kan? Baik, maka dia kata di sini, seseorang juga dapat keluar melangkah kaki untuk setiap perkara yang mubah. Jadi, kalaulah kita ini, mana tadi? Oh, saya tertinggal. Jika pada langkah kaki tidak terdapat tambahan pahala, maka duduk itu lebih baik. Maknanya kalau kita tahu tempat yang kita nak tuju ni adalah tempat yang tidak mendatangkan pahala bagi diri kita. Duduk diam itu lebih cantik. Okay? Duduk diam, duduk dekat rumah kan. Lagi-lagi kita orang perempuan lebih baik. Sebab orang perempuan ni memang tempatnya di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Allah ingatkan dalam Al-Quran. Hendaklah wanita-wanita yang beriman kepada Allah, tempat mereka itu ialah dalam rumah. Jadi kalau kita tahu keluar ni tak ada apa-apa, tak ada tujuan nak keluar tu kan, ataupun kalau kita tahu tempat yang kita nak pergi ni, tujuannya ialah tujuan yang tidak mendatangkan kebaikan, bahkan kemaksiatan, maka terbaik duduk diam dalam rumah. Itu adalah sesuatu yang sangat dituntut dalam agama. Bagi menyelamatkan kita terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak-tidak. Seperti fitnah, seperti hal-hal yang melalaikan, contohnya. Jadi di sini kalau kita memilih untuk duduk diam saja di rumah, itu adalah terbaik. Sesuai dengan fitrah seorang wanita yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Okay. Tapi tahulah ada orang tak kerti nak duduk diam. Asyik nak berayap. Okay, tak apalah. Kalau merayap ke tempat yang baik, is okay. Kan? Kalau kita merayap tu tujuan nak menziarahi teman-teman kita, nak menghubungkan silaturahim, okey saja, tak ada masalah. Nak menunaikan tanggungjawab kita, contoh bekerja ataupun nak pergi beli barang. Ini semua perkara-perkara mubah sebagaimana yang di perenggan kita yang ketiga di situ. Okay, seseorang boleh bergerak keluar untuk perkara mubah sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah. Okay, contoh, kita pergi pasar, ini perkara mubah. Pergi pasar kan perkara mubah. Tapi kita tahu, kita pergi pasar ni nak beli bahan-bahan makanan. Bahan makanan inilah tujuannya kita masak agar kita dapat energi untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan amanah tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Kan begitu keadaannya. Perkara yang mubah. Tapi kita harap perkara itu dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sedemikian. Okay, keadaannya. Kemudian dia kata di sini, sekaligus menyiapkannya kerana Allah. Jadi bila kita buat perkara yang mubah itu tadi kan, perkara yang harus saja itu kan, menyiapkannya kepada Allah sehingga langkah kakinya pun akan bernilai ibadah. Jadi bila kita buat perkara-perkara contoh untuk menunaikan tanggungjawab, kita pergi ke tempat kerja, kan, semua ini hal-hal yang kita lihat perkara yang mungkinlah asalnya tidak ada kena-mengena dengan ibadah. Kan bukan kita pergi masjid pun. Bukan kita pergi kata majlis ilmu pun. Contoh kan kita pergi nak pergi makan dengan kawan-kawan kita. Perkara ni mubah. Gimana lepak dengan members nak makan. Tapi lepak dengan members tu macam mana? Mungkin kawan kita ni dia ada masalah, dia nak ceritakan masalah dia. Dan kita ni nak dengar masalah dia, nak memberikan nasihat. Perkara itu mubah. Namun bila kita niatkan ia kerana Allah, kita buat perkara itu, insya-Allah ia adalah amal baik kita yang bernilai ibadah untuk bantu teman kita, untuk memberikan kegembiraan dalam hati dia, untuk kita ni jadi seorang teman yang susah senang dengan dia. Begitu keadaannya, alhamdulillah. Perkara yang mubah dia akan menjadi hal yang bernilai ibadah. Bermakna dia menjalankan tanggungjawabnya, kewajipan yang perlu dia tunaikan sebagai seorang teman bagi seorang sahabat.
Okey, dia begitu keadaannya. Baik, maka kita lihat ya pada perenggan yang berikutnya. Mengingat ketergelinciran itu ada 2 macam. Jadi, dalam hidup kita ni, ada banyak situasi yang akan menyebabkan kita tergelincir. Tergelincir tu maksudnya kita ni dah berada pada jalan yang lurus tau. Tapi ia boleh menyebabkan kita tiba-tiba pergi ke kanan ataupun ke kiri. Jadi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah jelaskan kepada kita, ketergelinciran kita daripada jalan yang lurus ini dia ada 2 keadaan. Ketergelinciran kaki kita dan ketergelinciran lisan kita. Masih lagi dia kaitkan dengan poin kita yang C, iaitu tentang lidah. Apa pun kita dalam hidup ini, okey, kita boleh jadi orang yang tergelincir daripada siratal mustaqim, iaitu jalan Allah yang lurus daripada 2 keadaan itu. Langkah kita yang silap dan juga ucapan kita yang silap. Okey, sebab itu di sini salah satunya didatangkan sebagai pasangan yang tergelincir, maaf sebagai pasangan yang lain, silap baca. Maka salah satunya didatangkan sebagai pasangan yang lain. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-63. Okey, surah Al-Furqan dalam ayat yang ke-63 ini, Allah Subhanahu Wa Taala kita nampak ya di situ, Allah menggandingkan langkah kaki kita dan juga lidah. Allah ingatkan orang yang ibadur rahman. Ibadur rahman inilah hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang. Itu Allah cinta, Allah kasih ke ibadur rahman. Dia menjaga 2 perkara ini, iaitu langkah kakinya dan gerak lidahnya. Allah sebutkan pertama, orang yang Allah cinta yang dikategorikan sebagai ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna. Ini berkaitan dengan langkah kaki kita. Jadi Allah kata apa? Orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Kita menggunakan langkah kaki kita, okey, cara kita berjalan ataupun kita melakukan semua perbuatan di atas muka bumi ini dengan keadaan yang sangat berhati-hati sehingga kita mampu untuk membuang kesombongan daripada diri kita. Jadi ini dikaitkan dengan langkah kaki kita sebagai hamba Allah yang dicintai. Jadi hamba Allah yang dicintai, setiap langkah kakinya adalah langkah kaki penuh rendah diri. Dia tak melangkah dengan penuh kesombongan. Kan ada orang dia jalan sombong. Dia jalan ni dalam penuh, kau tengok aku bagus, aku gini. Dia langkah kakinya tu dengan penuh kesombongan. Yang mana kalau dia pergi mana-mana, dia nak orang nampak dia. Dia nak orang lihat dia. Ini adalah langkah kaki yang sombong. Tapi kalau langkah kaki yang kita panggil langkah kaki yang merendah diri ini, kita kata dia humble. Okay? Dia tak menyombongkan diri dia. Dia tak jadi orang yang rasa dia hebat, dia bagus. Inilah yang dipanggil sebagai ibadur rahman, yang memiliki langkah kaki sangat rendah diri, sangat santun kita kata. Sehingga dengan setiap orang, bila dia berada dengan semua orang yang ada di sekitarnya, kita dapat rasa diri orang ini sangat santun kerana derapan ataupun langkah kakinya yang sangat rendah diri itu tadi. Baik, yang kedua Allah kaitkan ya, orang ini iaitu ibadur rahman bukan sahaja dia menjaga setiap langkah kakinya itu agar menjadi insan yang melangkah dengan penuh rendah diri, tetapi dia juga menjaga ucapannya sehingga dengan orang jahil sekalipun. Sebab tu Allah kata, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, orang jahil ni orang yang tidak ada ilmu, orang yang tak tahu apa-apa kan. Bila orang jahil ini menyapa mereka,
mereka akan mengucapkan qalu salama. Mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Maknanya kalaulah orang ini, kita ni ya, kita nampak ginilah. Orang yang betul-betul dia ni ibadur rahman, walaupun ada orang yang jahil menyapanya. Orang jahil ni kan biasanya dia suka buat kita sakit hati. Ada macam tu. Orang yang jahil, orang yang dia ni tak ada ilmu, dia akan bercakap ikut suka hati dia. Dia akan cakap ikut rasa dia. Yang dia cakap, dia tak check dulu. Dia kalau cakap, cakap aja. Dia tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Jadi kalau dia dengar sesuatu tentang diri kita padahal perkara itu tidak betul, dia akan ambil lalu dia akan cakap, cakap, cakap sehingga kita rasa sakit hati. Sebab apa? Kita tahu perkara itu tidak betul. Ini orang jahil ni. Nampak kan? Jahil betul orang ni. Dah lah tak tahu benda, main cakap je ikut sedap hati dia. Kita selalu cakap gitu kan. Dah lah tak tahu satu benda pun. Dah lah kalau bahasa kasar kan, dah lah bodoh. Macam gitu kan ayat dia kan. Dah lah bodoh, tak tahu benda pun. Satu benda pun tak tahu, main cakap je. Macam lah tahu sangat, macam faham ayat kan gitu. Macam faham padahal tak tahu satu benda. Kita sakit hati kan? Tapi kalau ikutkan hati kita ni kan, memang sebiji je aku nak tembak dengan kata-kata yang menyakitkan hati dia pula. Namun ibadur rahman, Allah kata, dia ni adalah orang yang mengucapkan kata-kata yang baik. Walaupun kepada orang yang jahil itu tadi, orang yang menyakitkan hati dia, dia akan terus ucapkan kata-kata yang baik. Walaupun kata-kata itu kan kita kata kadang-kadang ada orang dia memang dia nak kenakan balik, tapi kata-kata yang dikenakan balik itu tetap kata-kata yang baik. Tetap kata-kata yang memuliakan orang tersebut. Yang tidak menyakitkan hati dia ataupun yang tidak merosakkan ataupun memburukkan lagi keadaan. Jadi ini kita panggil sebagai ibadur rahman. Yang penting di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin menegaskan hamba Allah yang dicintai olehnya adalah insan yang menjaga dirinya daripada dua ketergelinciran ini, iaitu dia akan menjaga langkah kakinya kan. Okey, dia akan menjaga langkah kakinya agar tidak tergelincir. Dia akan menjaga lidahnya agar tidak tergelincir juga. Maknanya kedua-dua anggota badan ini, kaki dan lidah, akan dijaga dengan sebaik-baiknya supaya dia tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Insan yang begini adalah insan yang layak digelar sebagai insan ibadur rahman, iaitu hamba Allah yang mendapat kecintaan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kerana dia benar-benar menjaga dirinya agar sentiasa mendapat keredaan Allah Azza wa Jal. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Alhamdulillah selesai kita membincangkan bab kita yang ke-6 itu kan sehingga selesai. Jadi mudah-mudahan setiap perbincangan yang ada di dalam kitab kita ni kan, dalam keseluruhan bab kita yang ke-6 itu, ianya menjadikan diri kita seorang muslimah yang lebih bermotivasi untuk menjaga setiap langkah kita, menjaga tutur kata kita, tindakan kan, menjaga nafsu kita. Kita ada pernah bincangkan tentang hal itu agar tidak mudah terjerumus kepada kemaksiatan. Namun, okey, saya perlu ingatkan juga hidup kita ini biasa. Kita ni takkan terlepas daripada salah dan silap. Kalau ada juga dalam keadaan tutur kata, dalam keadaan kita nak jaga langkah kaki kita, dalam keadaan nak jaga mata, nak jaga apa perut kan apa kan, semuanya lah ada perkara yang tersilap yang kita buat, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah juga yang menjadikan kita sebaik-baik insan, iaitu yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kenikmatan kelapangan masa
untuk kita terus-terusan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan berterusan menuntut ilmu dan pengajian-pengajian yang mendatangkan manfaat bagi diri kita. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.